Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini termasuk ketua bagi golongan ahlu suffah. Mereka ni urusan dunia tak ada. Kita mungkin ada besok nak makan apa, nanti besok. Dekat mereka tu tak ada. Mereka sudah putus urusan dunia. Hasrat mengenai keduniaan sudah Allah matikan pada hati mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الحمد لله syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan dan juga kurniaan dan juga kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk berada dalam min riyadil jannah, berada di dalam taman syurga. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa istiqamahkan kita seperti amalan-amalan kebaikan ini sehingga kita mengakhiri kehidupan kita ataupun kita mati dalam keadaan melakukan amal sebegini. Amin ya rabbal alamin. Al-Amirul Mu'minin Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, seorang yang keluar daripada rumah untuk menuju kepada majlis ilmu dalam keadaan membawa dosa seberat gunung, kemudian dia sampai pada majlis ilmu, seluruh dosa-dosa tersebut digugurkan oleh Allah SWT. Kemudian dia balik daripada majlis ilmu, dia sampai pada rumah dia, Allah tukarkan dosa seberat gunung tu kepada pahala seberat gunung. Dan apabila disampai pada rumah, isteri dia diampun oleh Allah Ta'ala, anak-anak dia diampun oleh Allah Ta'ala, dan seluruh ahlul qaryah, orang kampung, seluruh diampuni oleh Allah Ta'ala dengan keberkatan dia menghadiri majlis ilmu. Sekarang orang tak nampak apa manfaat yang kita berikan pada orang kampung kita. Nanti di akhirat mereka terima kasih dekat kita nanti, kerana kehadiran kamulah pada majlis ilmu menyebabkan kami diampunkan dosa oleh Allah dan memudahkan perjalanan kami masuk di dalam syurga. Moga-moga kita termasuk pada hadis Nabi SAW, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah manusia memberi manfaat pada manusia lain. Di antara amalan kita adalah memberi manfaat pada orang lain supaya digugurkan akan dosa orang lain. Moga kita lah termasuk pada golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah ta'ala kita akan muzakarah ataupun kita akan bahas mengenai 40 hadis tasawuf. 40 hadis tasawuf ini saya pelajari 2 tahun lepas. 2 tahun lepas 2018. Hujung 2018. Lebih kurang tarikh 28 hari bulan macam tu. Yang seingat saya, Malaysia lawan Vietnam, AFF Suzuki Cup, lawan di tempat Vietnam. Kita skor 2 sama time tu. Betul. Lawan dekat tempat sana kalah 1-0. Time lawan kat sana tu, situlah saya ada dekat Seri Kembangan ketika tu. Saya dekat Seri Kembangan, alhamdulillah direzekikan oleh Allah Ta'ala bersuhbah dan bertalaqi kitab 40 hadis tasawuf dengan Al-Fadilatuna Syekh Dr. Mustafa An-Nadwi hafizahullah ta'ala, termasuk daripada ulama Mesir ataupun ulama Mansurah. Mansurah ni terletak pada Mesir. Alhamdulillah 2 tahun yang lepas. Dan Syekh Dr. Mustafa hafizahullah ta'ala setiap tahun hujung tahun bulan 12 ada program selama 1 bulan di Malaysia. Di antara banyak program adalah di KL dan juga Selangor. Alhamdulillah 2018 Allah SWT rezekikan saya talaqi dengan beliau hafizahullah ta'ala 40 hadis tasawuf. Dan 40 hadis tasawuf ini dikarang oleh Abu Abdurrahman bin Husain As-Sulami An-Naisaburi. Ini di antara ulama yang awal atau ulama yang terdahulu yang terkenal dengan karangan kitab mengenai tasawuf.
pengarang kitab yang akan kita muzakarah, yang kita bahas 40 hadis tasawuf yang dikarang oleh Abu Abdurrahman Muhammad bin Husain. Kalau panjang sikit, nama atuknya adalah Musa bin Husain bin Musa As-Sulami An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala. Beliau Abu Abdurrahman Muhammad rahimahullahu ta'ala lahir sekitar 330 Hijriah. Beliau pengarang kitab ini Al-Imam Abu Abdurrahman Muhammad rahimahullah lahir pada sekitar lebih kurang 330 Hijrah dan wafat pada tahun 412 Hijriah. Al-Imam Abu Abdurrahman Muhammad rahimahullahu ta'ala lahir lebih kurang 1100 tahun yang lepas. Beliau lahir rahimahullah lebih kurang hampir 1100 tahun yang lepas lahir tau. Dah lama dah. Tapi karangannya masih ada. Kemudian yang pertama nama, yang kedua adalah lahir tahun dan juga wafat. Yang ketiga adalah beliau rahimahullahu ta'ala adalah di antara ulama yang menyibukkan diri pada kajian ilmu tasawuf. Di antara ulama lain adalah Al-Imam Al-Hafiz Abu Nu'aim Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Nah, termasuklah Al-Imam Abu Abdurrahman Muhammad rahimahullahu ta'ala adalah di antara seorang ulama yang Allah Ta'ala kedudukankan beliau sebagai seorang ulama yang sibuk dalam ilmu tasawuf. Yang keempat dan seterusnya, karyanya Abu Abdurrahman Muhammad rahimahullahu ta'ala tu ada beberapa juga, banyak juga. Di antaranya yang terkenal adalah Tabaqat As-Sufiyyah. Beliau Al-Imam Abu Abdurrahman Muhammad rahimahullahu ta'ala tu ada karang beberapa kitab. Di antara kitab yang terkenal ataupun kitab yang terbesar adalah kitab yang berjudul Tabaqat As-Sufiyyah. Apa kandungan di dalam kitab ini? Tabaqat As-Sufiyyah. Tabaqat As-Sufiyyah karangan beliau rahimahullah adalah memuat akan kisah-kisah para ahli tasawuf, termasuk daripada zaman sahabat, termasuk daripada kisah para tabi'in dan juga kisah para tabi'ut tabi'in. Dan yang seterusnya adalah beliau di antara ulama yang menyimpan begitu banyak kisah tentang para ahli tasawuf. Banyak cerita mengenai ahli tasawuf itu banyak disimpan oleh beliau. Di antara banyak-banyak kisah yang dikumpul disimpan oleh beliau, kisah yang paling banyak adalah kisah mengenai Al-Imam Junaid rahimahullahu ta'ala. Kita yang saya sebut dah hari tu, kita kalau fiqah mazhab Al-Imam Syafi'i atau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalau segi akidah ataupun tauhid adalah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dan segi tasawuf di antaranya imam panutan tasawuf kita adalah Al-Imam Junaid rahimahullah ta'ala. Maka kisah-kisah yang dikumpulkan oleh beliau rahimahullah ta'ala banyak kisah, tapi kisah yang paling banyak yang ada kepada karangan beliau ataupun yang ada pada banyak ahli tasawuf yang lain, di antara yang paling banyak adalah mengenai kisah Al-Imam Junaid rahimahullah ta'ala. Saya ceritakan hari itu Al-Imam Junaid. Al-Imam Junaid rahimahullah ta'ala satu hari tengah duduk dekat depan rumah, kemudian lalu Al-Imam Al-Harith Al-Muhasibi rahimahullah jalan, kemudian nampak Al-Imam Al-Harith Al-Muhasibi itu dalam keadaan lapar. Kemudian Al-Imam Junaid kata, kamu dalam keadaan lapar, tengok muka lesu. Dia kata, ya macam tu, jom masuklah. Dia kata, tunggu dulu, masuk, jangan masuk rumah aku, masuk rumah pakcik aku, rumah aku tak ada apa, jom masuk rumah pakcik aku. Bila masuk, letakkan makanan yang begitu banyak. Al-Imam Al-Harith Al-Muhasibi masuk dalam mulut makan, kemudian gigit 1, 2, 3 kali gigit, kemudian keluar.
Maka besok Imam Junaid al-Baghdadi rahimahullah ta'ala tanya, kenapa aku ajak engkau masuk dalam rumah pakcik aku, kemudian kau gigit beberapa, kemudian kau balik? Ya, kerana aku mencium akan syubhahnya makanan tersebut, maka aku hanya sekadar gigit saja dan aku keludah macam tu, kurang ajar. Kerana makanan syubhah tak boleh lama dalam mulut aku keluar. Ketika aku jalan di simpang jalan tersebut, aku ludah balik makanan tersebut. Ini di antara kisah Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Dah, ini saja serba sedikit mengenai pengarang kitab. Kemudian bergencak, apa itu tasawuf? Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dan juga ulama-ulama lain menyebutkan kesimpulan bagi ilmu tasawuf yang boleh kita fahami itu dua. Yang pertama adalah ilmu tasawuf adalah ilmu pembersihan jiwa dan membaikkan akhlak dan meninggalkan akhlak yang tak baik. Itu pertama. Ilmu tasawuf tu apa? Ilmu penyucian hati. Itu ilmu tasawuf. Kan kita pernah dengar dulu ada ustaz sebut ilmu tasawuf ni macam air acak. Air acak tu ayam parit. Kalau lagi bahasa buruk sikit, longkang lah kita panggil. Nah, tapi perlu difahami, ilmu tasawuf pun tak ditolak oleh Imam Nawawi. Apakah kamu lebih alim daripada Imam Nawawi? Imam Syafi'i pun bagi tahu, aku suka berkumpul dengan orang-orang sufi, orang-orang tasawuf. Apa kamu lebih alim daripada Imam Syafi'i? Menolak kenyataan bahawasanya ilmu tasawuf tu seperti air acak ataupun air parit lah macam tu. Okay. Pertama, ilmu tasawuf adalah penyucian hati dan membaikkan akhlak dan meninggalkan akhlak-akhlak yang tercela. Kalaulah seorang mengaku dia itu sebagai sufi, dia sebagai ahli tasawuf, kemudian tidak memiliki akhlak yang baik kepada dia, maka dia hanya sekadar mengaku sahaja, bukanlah dia itu ahli tasawuf. Yang kedua adalah ilmu tasawuf adalah ilmu yang bagaimana hati sentiasa dalam keadaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Hati itu sentiasa bersama dengan Allah Taala, ataupun dalam istilah tasawuf tu ada muraqabah, sentiasa dilihat oleh Allah Ta'ala. Contoh kita bagi adalah Sayyidina Atha As-Sulami. Sayyidina Atha As-Sulami, satu orang di antara pekerjaannya adalah jahit baju. Maka Sayyidina Atha As-Sulami rahimahullahu ta'ala jahit baju, pergi jumpa orang kedai yang mana kena bagi baju kat kedai orang tu, dan orang tu akan promote atau dia akan jual. Maka sedikit hasil daripada jual akan diberikan pada Sayyidina Atha As-Sulami. Orang yang bos ataupun tuan kedai ni, bila Sayyidina Atha As-Sulami rahimahullah bagi baju, dia tengok, alah ini baju murah saja. Kata Sayyidina Atha As-Sulami, bukan, ini baju ni agak lama saya buat ni, ini baju ikutkan mahal. Okey, baiklah, apakah kamu nak aku berikan duit yang mahal? Maka kata Sayyidina Atha As-Sulami, tak. Sayyidina Atha As-Sulami pergi nangis. Maka dia tanya, kenapa nangis? Dia kata, bayangkan, aku buat baju yang aku rasa itu dah terbaik, tapi masih ada cacat celahnya. Bagaimana ibadah yang aku lakukan, aku dah rasa itu baik, nanti di akhirat Allah kata itu cacat celahnya, itu kekurangan dia, itu aibnya, sehingga amal aku ni di sisi Allah Ta'ala begitu murah, maka bagaimana keadaan aku di akhirat? Ini di antara dimaksudkan hati itu sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah, sambung. Kita masuk kepada hadis yang pertama. Hadis yang pertama yang diletak oleh Abu Abdurrahman Muhammad rahimahullahu ta'ala adalah mengenai bab pada menyatakan dalil ahli sufi merupakan teman baik rapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli sufi itu maksud dia ahli tasawuf lah. Maksud ahli sufi itu adalah ahli tasawuf. Al-Habib Umar bin Hafidh hafizahullah ta'ala, satu hari tengah jalan bersama dengan rombongan. Kenalkan Al-Habib Umar. Semua kita kenal Habib Umar, Yaman, Darul Mustafa, Jarim, Hadran Maut. Al-Habib Umar bin Hafiz jalan dengan bersama rombongan, kemudian ada orang ejek, ini ahli sufi, ini ahli sufi, ini ahli sufi. Kemudian ada yang marah, tapi Al-Habib Umar hafizahullah ta'ala tu
senyum saja. Kemudian ditanya, tak marah ke kenapa senyum? Dia kata, buat apa nak marah? Sepatutnya kita kena sedih. Sebab mereka telah bersangka baik kepada kita. Mereka mengata kita ahli sufi. Sedangkan ahli sufi ni bukan kedudukan yang rendah, kedudukan yang tinggi. Maka mereka bukan mengejek kita sebenarnya. Mereka tu sangka baik dengan kita. Mereka panggil, tengok ahli sufi. Tengok ahli sufi. Sebenarnya aku dalam hati tadi berdoa, ya Allah, moga-moga aku jadi lebih baik lagi, ya Allah. Okay. Maka muallif rahimahullah atau musannif rahimahullah, pengarang kitab, meletakkan hadis yang pertama adalah mengenai bab pada menyatakan mengenai dalil ahli sufi, dinisbahkan pada ahli tasawuf. Ini merupakan teman baik atau teman rapat, teman perhatian dengan penuh kasih sayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah, kita baca hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim, daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ibn Abbas adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas ayahnya adalah Abbas radhiyallahu anhu. Abbas radhiyallahu anhu adalah pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beza tak berapa jarak tahun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal pakcik tu. Di antara pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain adalah Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Di antara Sayyidina Hamzah dan juga Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, ada di antara mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam tua 2 tahun, Nabi sallallahu alaihi wasallam muda 2 tahun. Di antara Abbas dan juga Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhuma. Nah, Ibnu Abbas adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Ibnu Abbas ini juga acap kali ataupun kerap kali selalu dibawa oleh belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembuncing Nabi. Biasa akan duduk kalau Nabi SAW bawa kenderaan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu akan duduk di belakang. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan ahlu suffah. Nah, ahlu suffah ini kata ulama, termasuklah ia dikatakan dinisbah sebagai ahli tasawuf. Siapa golongan ahlu suffah? Sekejap saya bagi tahu nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan ahlu suffah, yakni kalau dinisbahkan adalah golongan orang sufi. Apa ciri-ciri yang ada pada mereka? Saya sebut nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan ahlu suffah, iaitu golongan ahlu suffah, memerhati kefakiran dan kesusahan mereka. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggembirakan hati mereka dengan mengatakan, bergembiralah wahai ahlu suffah, barang siapa dalam kalangan umatku, faham? Barang siapa dalam kalangan umatku yang berada dalam situasi yang kamu alami sekarang. Apa yang mereka alami, sekali lagi saya sebut. Kalau hadis tadi di belakang tadi, Nabi SAW melihat mereka dalam keadaan fakir, mereka dalam keadaan miskin, dan Nabi kata, sekiranya kamu dalam keadaan kamu diketahui oleh umatku, barang siapa dalam kalangan umatku berada dalam situasi yang kamu alami sekarang, redha dengan situasi tersebut. Kalau kita fahami tadi, kefakiran dan juga miskin, sesungguhnya mereka sebahagian daripada pengiring-pengiringku pada hari kiamat kelak. Moga termasuk kita, amin ya rabbal alamin. Okey, syarah pada hadis ini. Ini kita syarah. Pertama, siapakah golongan ahlu suffah? Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala terkenal dengan ahlu suffah. Boleh juga kita katakan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala ini termasuk ketua bagi golongan ahlu suffah. Boleh juga kita katakan macam tu. Golongan ahlu suffah. Dan di antara yang masyhur kisah-kisahnya adalah iaitu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Ahlu suffah adalah golongan sahabat yang memutuskan urusan duniawi mereka. Mereka ni urusan dunia tak ada. Kita apa pening dengan urusan dunia kita? Cuba kita fikir. Kat itu dekat mereka tak ada. Mungkin kita fikir besok nak makan apa. Tak ada dekat mereka. Nanti saya cerita nanti hadis. Saya akan cerita hadis.
Mereka tak ada. Mereka tak ada kerisauan soal kita mungkin ada besok nak makan apa, nanti besok. Dekat mereka tu tak ada. Mereka sudah putus urusan dunia. Mungkin kita akan fikir nanti 10 tahun nanti macam mana aku ni Fikiran itu tak ada pada benak fikiran mereka tu, tak ada fikir macam tu. Nanti agak-agak aku lebih kaya berbanding dengan kawan aku ni tak? Kerana kawan aku satu bisnes dengan aku, agak-agak aku boleh lebih daripada dia. Itu tak ada, fikiran tak ada. Maksudnya segi urusan dunia mereka telah putus mati-matian, sehingga hasrat mengenai keduniaan sudah Allah matikan pada hati mereka. Bahkan fikir tentang urusan dunia mereka pun Allah sudah matikan pada fikiran tersebut. Ini siapa golongan ini? Golongan Ahlu Suffah, sahabat Nabi SAW. Dan Ahlu Suffah adalah golongan yang duduk di belakang masjid baginda, dan mereka ni tak ada keluarga, tak ada family, tak ada apa pun, dan mereka sentiasa duduk di sana dan habiskan dengan ibadah. Manalah nak fikir urusan dunia kalau macam tu kan? Itu golongan Ahlu Suffah. Dan sibuk dengan ibadah dan tidak memiliki keluarga dan juga harta benda. Mereka tak ada. Apa yang ada pada mereka itu yang mereka makan. Besok macam mana makanan mereka tak tahu mereka. Tak ada. Kita simpan untuk 30 tahun yang akan datang KWSP dah. Tak apa. Mereka tak ada tahu KWSP, tak ada. Ada KWSP? Tak ada. Saya Abang Abi ada? Ada? Ada. Maka mereka ni seolah-olah simpan untuk 30 tahun akan datang. Masa tu tak ada. Saya baru ni pergi buat kad. Saya tak ada kad bank. Saya tak ada. Pada hidup berapa tahun dah, kad bank tak ada. Saya pergilah Kelang sebab nak memudahkan urusan. Kadang pihak masjid ada nak back in duit. Saya fikir balik, tak apalah, buatlah kad bank. Pergi Kelang, beratur panjang. Panjang beratur. Dia datang, siapa nak buat kad? Saya angkat. Nak buat kad? Ya. Ada bawa dokumen apa? Saya kata saya tak ada. Macam tu balik lah. Dia kata saya kena buat ni. Untuk apa? Sebab saya orang kuliah. Saya kuliah ni sekarang tak ada. Kadang ada lah orang nak bagi duit. Saya naklah buat kad. Dia kata tak boleh. Tunggu lepas habis PKP sepenuhnya baru boleh. Balik lah. Nanti ada hadis yang agak menggembirakan saya. Nanti saya akan sebut dalam mengenai ciri-ciri orang fakir yang Nabi SAW kata mereka ni akan dekat dengan aku pada hari kiamat, yang mana mereka ni ditolak oleh orang, pintu-pintu yang dikunci tak akan dibuka dengan kedatangan mereka. Nanti ada hadis tu kelebihan. Ini mengenai Ahlu Suffah ni. Itulah maksudnya Ahlu Suffah tadi tu. Mereka ni urusan dunia mereka tak ada. Yang fikir tu akhirat saja. Moga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa sibukkan kita dengan urusan akhirat dan amal-amal saleh. Amin. Apa-apa makanan diterima oleh Nabi SAW akan diajak makan bersama-sama dengan golongan Ahlu Suffah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, pernah Nabi SAW panggil aku apabila makanan yang diberi oleh sahabat kepada baginda, dan baginda suruh aku ini panggil golongan Ahlu Suffah makan bersama-sama dengan baginda. Ini keperhatian kasih sayang Nabi SAW kepada golongan Ahlu Suffah. Kita pun kalau boleh duduk makanlah dengan orang-orang susah seperti mana diamalkan oleh Nabi SAW. Saya sebut dari itu dalam kitab Hilyatul Awliya, disebut oleh ulama salaf, sekiranya kamu mengatakan kamu cinta pada Nabi SAW tapi tak mendekati orang miskin, maka cinta kamu pada baginda dusta. Sambung. Golongan Ahlu Suffah terbahagi. Golongan Ahlu Suffah memiliki sebanyak lebih kurang 70 orang. Sayyidina Abu Hurairah sebut, aku ni bersama-sama dengan golongan Ahlu Suffah ni, kami lebih kurang 70 orang. Okey. Ini serba sedikit mengenai golongan Ahlu Suffah. Nabi SAW berdiri, Nabi jalan, Nabi tengok golongan Ahlu Suffah, maka Nabi kata, bergembiralah wahai golongan Ahlu Suffah. Siapa yang seperti kamu dan redha seperti keadaan kamu, maka mereka adalah penggiring-penggiring di hari kiamat bersama dengan aku nanti. Ataupun di antara kelebihan
orang yang fakir ataupun orang yang miskin lebih awal bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Maka jangan rasa hina, jangan rasa rendah kalau Allah fakirkan kedudukan kita, Allah miskinkan kedudukan kita. Jangan lemah dan jangan ada keinginan untuk menjadi kekayaan seperti orang lain. Jangan, tak payah. Sebenarnya Allah fakirkan kamu, sebenarnya Allah Ta'ala ingin memuliakan kamu. Okey, contoh sahabat yang lain. Selalu saya suka cerita Sayyidina Sa'id bin Amir. Sayyidina Sa'id bin Amir adalah salah seorang sahabat Nabi SAW. Dan ketika kekhalifahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Sa'id bin Amir dilantik sebagai gubernur. Kalau Malaysia kita, menteri besar satu negeri ataupun daerah lah, kalau zaman dulu tu daerah. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu lantik Sayyidina Sa'id bin Amir sebagai gubernur di satu daerah. Sekian beberapa lama datang Sayyidina Umar Al-Khattab, dan Sayyidina Umar Al-Khattab minta supaya berikan list ataupun nama-nama yang berhak menerima wang Baitul Mal ataupun zakat. Dan di sana termasuklah nama Sa'id bin Amir. Menteri besar tu. Menteri besar, padahal list yang berhak menerima wang Baitul Mal ataupun wang zakat adalah menteri besar, Sayyidina Sa'id bin Amir. Maka Sayyidina Umar kata, Masya Allah, apakah kamu suka aku lantik pemimpin sebagai sebegini untuk kamu? Maka kata mereka, kami tak suka. Kita suka ke? Suka lah. Menteri besar, contohlah mana-mana negara ke mana-mana negeri, ambilkan seluruh gaji bulanan dia, diberikan untuk rakyat dan tak sisakan sedikit pun pada diri. Suka lah kita. Ketua kampung macam tu pun kita sudah seronok dah. Jangankan kata menteri besar, ketua kampung pun, pengurusi pun kita sayang dah. Beginilah kedudukan Sa'id bin Amir. Kemudian Sayyidina Umar tanya, apakah kamu reda, kamu suka aku lantik pemimpin sedemikian? Maka mereka kata, kami tak suka. Kami tak suka disebabkan 3 hal ada kekurangan pada Sa'id bin Amir. Yang pertama adalah Sa'id bin Amir di waktu duha baru bersama kami. Subuh mana dia pergi? Tidur. Bangun lambat, beza dengan engkau wahai Umar. Engkau datang awal nanti di masjid. Sa'id bin Amir tak. Nombor 2 kekurangan yang ada pada Sa'id bin Amir adalah dia di waktu malam dia cepat tidur, cepat masuk rumah. Engkau waktu malam keliling kampung. Dia tak, dia malam tidur awal. Yang ketiga, dalam seminggu, dalam satu hari itu ada satu penuh hari itu dia tak akan ada nanti. Kemana dia pergi? Joli dengan anak bini. Maka dipanggil Sa'id bin Amir. Kamu telah khianat jawatan yang aku beri pada kamu. Sa'id bin Amir ni sahabat tau, sahabat Nabi SAW. Maka dia kata, apa yang dia berkatakan? Mereka kata kamu ada 3 kekurangan. Baik, kata Sa'id bin Amir. Pertama, mereka mengatakan aku waktu duha baru sama dengan mereka. Aku memiliki isteri yang sakit, anak-anak yang masih kecil. Aku perlukan uruskan mereka, baru waktu duha aku berada bersama dengan rakyatku atau tanggungan jawab aku. Yang kedua adalah mereka permasalahkan aku di waktu malam. Di waktu malam aku sibuk dengan ibadah. Aku habiskan hubungan aku dengan Allah. Waktu duha sampailah waktu petang, aku sibuk dengan rakyat manusia. Di waktu malam aku nak sisakan hubungan aku dengan Allah Ta'ala. Yang ketiga, mereka masalahkan aku dalam seminggu, 1 hari aku tak ada. Wahai Umar, 1 minggu, 6 hari aku pakai baju ni, wahai Umar. Aku tak ada baju, wahai Umar. 6 hari aku pakai baju ni. Aku ambil 1 hari masa supaya aku cuci baju aku, wahai Umar. Nanti orang tengok kotor nanti. Kadang tak sempat nak kering, wahai Umar. Nah, kenapa sanggup jadi fakir macam tu? Kerana memahami kemuliaan fakir. Faham maksud saya? Kenapa sanggup? Kita mungkin tak sampailah kerana ini menteri besar. Maka ketika Sayyidina Daud At-Ta'i tidur dekat bawah lantai, ada 2 orang lalu, orang kata, ini orang zuhud lah. Tengok tu bawah. Maka Sayyidina Daud At-Ta'i kata, zuhud itu adalah orang yang mampu memiliki, bahkan dia tolak. Dia mampu untuk kekayaan, dia mampu untuk mewah, tapi ditolaknya. Maka itu dikatakan sebagai orang yang zuhud. Dan sahabat memahami kedudukan kemuliaan begitu mulianya orang fakir atau miskin. Walaupun mereka mampu menjadi orang kaya, maka mereka fakirkan kedudukan mereka atau mereka miskinkan kedudukan mereka. Saya sebut hari itu Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Haddad.
Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan orang miskin, orang fakir yang terbaik adalah hatinya tak ada keinginan untuk menjadi orang yang kaya. Kita insya-Allah mungkin tak orang fakir lah. Tak kan, insya-Allah tak. Kita mungkinlah abang awi kita orang fakir kan, menerima wang zakat, maka jaga betul hati, jangan ada keinginan untuk menjadi orang kaya, lalu tengok banglo, wah teringin, tak payah. Sebenarnya Allah tu nak jadikan kita mulia, Allah nak mudahkan kehidupan akhirat, maka Allah sayang, Allah miskinkan kita. Kerana kita tanbihul ghafilin karangan Syekh Abu Lais As-Samarqandi, maka di akhirat Allah akan memohon maaf kepada orang-orang miskin. Minta maaf, aku jauhkan kamu daripada kemewahan dunia, sebenarnya aku jauh kerana aku nak berikan itu pada kamu. Maka orang fakir miskin tengok apa benda tu, wah syurga, tak apalah kami miskin dahulu, alhamdulillah, tak apa kerana ini yang kami dapat. Maka Allah Ta'ala kata, sebelum kamu masuk dalam syurga, tengok ahli-ahli neraka ni, aku nak masukkan mereka dalam neraka. Mereka sombong dengan kekayaan mereka, mungkin daripada mereka pernah memberikan sesuatu pada kamu, pegang tangan mereka, masuk sama-sama di dalam syurga. Saya punya fikiran lah, ini bukan kalam saya saja, saya fikir Allah ilam. Ini jangan sebarkan, oh ini ayat bagus Ustaz Aslam, jangan-jangan. Ini saja saya sebagai budak saya fikir. Kita di dunia nak senang, kita perlu tangan orang kaya. Kalau di akhirat kita nak senang, kita perlu tangan orang-orang miskin. Sebenarnya kita beri pada orang miskin tu, sebenarnya kita mengharap syafaat daripadanya. Lebih kurang masuk dia macam tu. Faham? Sampai sini ada yang kurang faham? Tak ada, insya-Allah faham. Okey, sambung. Tak habis lagi hadis pertama, tak habis lagi. Okey, itu serba sedikitlah mengenai Ahlu Sufah. Dah tahu Ahlu Sufah tu golongan apa? Itulah golongan Ahlu Sufah. Ada lebih kurang dalam 70 dalam kitab Hilyatul Awliya karangan Al-Imam Al-Hafiz Abu Nu'aim tu disebut 70 orang. Siapa mereka 70 orang? Golongan Ahlu Sufah. Saya tak ambil lah, saya ambil point untuk Abu Hurairah saja. Semalam saya pun mengantuk. Saya ambil point untuk Abu Hurairah saja. InsyaAllah kalau ada kesempatan nanti saya sebut Ahlu Sufah yang lain siapa. Di antaranya disebutlah Sayyidina Safina, tapi di antara yang masyhur kalau tu adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Okey. Sayyidina Abu Hurairah termasuk orang Ahlu Sufah. Saya sebut tadi, Ahlu Sufah tu dia fakir, dia miskin. Apa riwayat-riwayat kisah yang berlaku pada Sayyidina Abu Hurairah yang menunjukkan fakir dan miskin akan kita sebut nanti insya-Allah. Okey, pertama, sahabat yang paling terkenal di antara para sahabat yang menetap di Sufah sepanjang hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Sayyidina Abu Hurairah dia kahwin nanti. Dia kahwin dengan Barra binti Ghazwan. Barra binti Ghazwan. Nanti Sayyidina Abu Hurairah nikah nanti. Dia lama dah tu nikah. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah nanti sebut beberapa kalimat yang saya akan sebut nantilah. Tapi di sepanjang hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam memang menetap dekat Sufah. Sepanjang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada, Abu Hurairah duduk di Sufah. Tidak pernah berpindah darinya dan sangat mengenal orang-orang yang tinggal di Sufah. Itulah Sayyidina Abu Hurairah Ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu. Sambung. Keistimewaan ataupun kelebihan yang ada pada Sayyidina Abu Hurairah adalah banyak menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti mengenai itu pun saya akan sebut nanti dekat bawah nanti. Sayyidina Abu Hurairah ada sebut satu kalam, kenapa aku banyak hafal hadis? Kenapa sahabat lain Muhajirin dan Ansar tak macam aku? Padahal mereka lebih awal masuk Islam. Kenapa tak? Kenapa aku masa singkat saja dengan Nabi? Kenapa aku banyak hafal hadis? Nanti saya akan sebut nanti. Dan Sayyidina Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu juga sangat mengenal orang-orang fakir dan juga miskin. Maka orang miskin mengenal orang miskin lah kan. Orang kaya hanya mengenal orang kaya. Orang ada jawatan kenal orang jawatan. Mana dia nak kenal orang-orang miskin? Tak mahu dia. Saya sebut satu cerita riwayat kan. Saya teringat, saya cerita. Satu orang dia gubernur datang, maaf cakaplah janda. Dia datang, kemudian dia bawa beberapa anak dia pergi dekat jumpa menteri besar, lebih kurang macam itulah, gubernur atau macam tu. Orang yang ada jawatan, senang kita cakap macam tu. Kemudian pergi, maka orang tu datang, dia keluar. Dia kata, ini apa-apa datang ni dengan kasut tak pakai, dengan pakaian kotor, masuk tempat saya kena pakaian bersih.
Dia kata, dah, saya datang ni nak minta bantuan. Tak boleh, nak minta bantuan pakai kasut elok-elok, pakai pakaian, besok datang balik. Okey, baik tuan, balik. Kemudian besok dia keluar senyap-senyap tanpa pengetahuan anak dia. Anak dia nangis, mak kita lapar, bila kita nak makan ni mak, tolonglah, lapar, macam mana ni. Maka pagi tu dia tak nak anak dia nangis, dia keluar senyap-senyap, dia pergi. Orang yang besar, orang kaya ni tak datang, kemudian baru datang. Dia kata, wahai pengawalku, tolong keluarkan dia. Tolak dia keluar. Dia tak layak kena masih pakaian macam ni. Dia kata, tuan, berikan kewajipan saya, hak saya tolong bagi amanah yang Allah berikan kekayaan. Dia kata, dah, balik-balik. Dia tolak, dia pun balik. Masa dia balik tu, dia nangis kat satu tempat. Dia tu dia nangis. Dia kata, apa aku nak jawab? Ya Allah, aku nak balik nanti anak aku bangun. Apa aku nak jawab? Ya Allah, datang satu orang Yahudi datang. Nama dia Sayyiduk. Riwayat tu sebut nama dia Sayyiduk. Dia datang. Dia kata, kenapa nangis kak? Dia kata, tak adalah, saya tak nangis pun. Dia padam, tak, saya tak. Tak, saya nampak kak nangis. Aku sebenarnya malu nak menceritakan kesusahan pada hamba yang mana kadang susah lebih kurang macam aku. Tapi kena kau tanya, aku cakap lah, aku pergi jumpa orang kaya yang terkenal pada kawasan sini, minta bantuan. Aku ni tak ada suami, ada anak-anak kecil. Dia kata, baiklah, wahai pembantuku, naikkan kakak ni di atas kuda. Dia jalan kaki jauh rumah dia. Makanan-makanan ini kak, ni dia ada di atas kuda. Dan semua ni saya berikan pada kak. Ini duit pun saya bagi pada kakak. Kakak ni dia naik, dia kata, Sayyiduk, tengok saya cakap apa. Kamu tengok, kamu faham betul apa saya doa. Ya Allah, kamu perhati. Ya Allah, jadikanlah Sayyiduk ini, ya Allah, orang yang bahagia di akhirat, ya Allah. Dah, kamu ni orang kafir, saya tak boleh doa, maka saya hanya doa, ya Allah, berilah kebahagiaan Islam kepadanya. Saya tak boleh doa apa, saya doa kamu hidayah Islam saja. Okey, balik, tidur malam. Yang orang kaya tu, dia tidur malam, dia mimpi dia masuk di dalam syurga yang ada banyak bidadari. Dia nak main-main dengan bidadari, seronok-seronok dengan bidadari, nak sentuh. Bidadari kata, tak boleh, kami ni asal milik kamu. Kerana kamu ini tak berikan hak kepada seorang wanita, maka kami ni adalah milik Sayyiduk. Sayyiduk tu siapa? Yahudi itulah. Maka dia bangun. Dia bangun, dia pergi rumah Sayyiduk. Sayyiduk buka. Sayyiduk ni pun buka. Dia kata, apa amalan kamu? Kamu dah tolong orang. Tolong orang tak adalah, mana ada. Kamu fikir balik, aku ada tolong orang. Dan aku minum arak tadi malam, aku tengok kawan aku tak ada botol arak, aku bagi free kat dia orang. Aku ambil senduk ke ketung senduk Sayyiduk ni. Sayyiduk, kamu cakap, apa yang amalan kamu? Oh, petang tadi ada seorang wanita, saya bagi tolong. Sebab kamu beri tolong, maka Allah berikan syurga yang tertinggi untuk kamu. Begitu nikmat yang saya lihat pada mimpi saya. Macam tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kemudian diakhirkan riwayat hidupnya. Sebab apa? Memberikan bantuan kepada orang fakir ataupun orang miskin. Nah, itulah saya cakap. Kita orang kaya susah kita nak kenal orang bawah. Abang Abi, menikmati kehidupan tu. Feel betul-betul kehidupan yang macam ni. Begitu juga yang lain lah. Kalau yang ada, perhatikan yang bawah. Abang Abi ni boleh juga kita kata ahlu sufah, boleh jugalah. Bubur lah, boleh juga. Amin. Boleh juga. Okey, yang kedua, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala adalah orang yang dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diberi makan, diterima oleh baginda kepada golongan ahlu sufah. Saya sebut tadi itulah, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam nak berikan makanan pada ahlu sufah, Nabi akan panggil Sayyidina Abu Hurairah. Ada cerita Sayyidina Abu Hurairah ni duduk tepi jalan, lapar. Sayyidina Abu Hurairah tu lapar. Kemudian nampak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala tengah jalan. Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala pergi ke Abu Bakar. Apa Sayyidina Abu Hurairah buat? Dia tanya ayat Quran. Kenapa dia tanya ayat Quran? Nanti dia tanya ayat Quran, saat lagi Abu Bakar jawab, sampai ke rumah boleh dah dapat makan. Tapi Abu Bakar buat dono, tak tahu. Dia kata, aduh, terlepas lah. Kemudian duduk dengan hampa, duduk tepi jalan, lapar. Lalu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala pergi juga. Umar, macam mana ayat Quran ni? Macam ni. Akhirnya Umar pun tolak aku. Aku pun duduk tepi, aku lapar. Kemudian datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi senyum dekat aku. Dan Nabi tahu keadaan aku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kesini wahai engkau Abu Hurairah, jumlah kita masuk di dalam rumahku. Akhirnya ada yang diberi susu
oleh sahabat lain kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dipanggil ahlu suffah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikmati susu tersebut bersama dengan Abu Hurairah dan bersama dengan sahabat-sahabat ahlu suffah yang lain. Kalau riwayat yang lain disebutkan cerita lebih panjang, diberikan susu, Abu Hurairah senang, susu ni sikit, ahlu suffah 70 orang, macam mana ni? Ini riwayat lain disebut. Kemudian aku fikir, akhirnya tak apalah, akhirnya beri minum semua, ada lagi. Akhirnya aku dengan Nabi SAW. Nabi kata, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kamu minum dulu. Tak, Tuan yang minum dulu. Tuan yang mulia, kamu. Tak, kata Nabi SAW. Wahai Abu Hurairah, kamu yang minum dulu. Baiklah, aku minum sikit. Aku tinggal balance sikit untuk Nabi, kesian nanti. Nabi kata, dah, minum lagi. Aku minum. Dah cukup. Minum lagi. Akhirnya aku minum seolah-olah aku merasa di dalam badanku yang mengalir itu bukan darah, yang mengalir itu susu, dan masih sisa lagi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Hurairah. Sambung lagi, masih kisah dalam Abu Hurairah, kisah lain saya ambil. Yang kedua adalah kisah Sayyidina Abu Hurairah tak ada makanan untuk berbuka. Sayyidina Abu Hurairah ni puasa. Biasalah ahlu suffah macam tu. Kerana ahlu suffah, apa yang makanan yang sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa makan yang baginda makan, itulah baginda akan berikan pada mereka. Dan apa makan yang diberikan pada mereka, mereka akan menikmati bersama dengan Nabi SAW. Maka satu riwayat menyebutkan, Nabi SAW mengatakan, wahai Fatimah, makanan ini kita tak boleh menikmati, kita kena dahulukan pada ahlu suffah dulu. Kita kena tarbiyah keluarga kita macam tu. Isteri, anak-anak, jangan kita makan ni, kita berikan pada pusat tahfiz dulu makanan ini. Kita masak, berikan pada mereka. Kita berikan pada pusat anak yatim dulu. Kita berikan pada golongan tepi jalan dulu, barulah kita makan. Maka dulu saya sebut satu amalan adalah, kita mana tahu kaki lima di waktu malam ada yang tidur, maka kita masak sikit di waktu malam. Jangan buat live lah, tak payah, kena kecam pula lagi, pening kepala, tak payahlah. Bungkus 2-3 bungkus, tengok, bagi kat mereka, bagi dalam selit pilah. Kemudian minta doa. Ini amalan siapa? Saya hantar itu, Al-Imam Ali Zainul Abidin bin Sajjad, bukan Sajjad tu, As-Sajjad rahimahullah. Siapa Al-Imam Ali Zainul Abidin As-Sajjad? Cicit Nabi SAW. Ali Zainul Abidin bin Husin bin Ali. Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi SAW, dinikahkan dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali melahirkan Hasan dan Husain. Husain melahirkan anak, iaitu Ali Zainul Abidin. Ali Zainul Abidin lahirkan anak Muhammad bin Baqir. Nanti Muhammad bin Baqir pun akan lahirkan anak lagi. Nanti ada silsilah ni tu. Ali Zainul Abidin satu orang yang di waktu malam suka berikan makan pada orang susah. Ketika mati baru orang tahu, dia ni lah bagi makanan pada penduduk Madinah. Kenapa orang tahu? Di pundak dia ataupun di bahu belakang ada bekas lebam, bawa guni bagi makan pada orang-orang susah. Dan cara Al-Imam Ali Zainul Abidin yang perlu kita ikut. Perlu kita ingat, Ali Zainul Abidin cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa amalannya? Pergi jumpa orang miskin, cium tangan orang miskin, peluk orang miskin, minta doa orang miskin, baru berikan makanan, duduk makan bersama mereka. Kalau cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam buat macam tu, siapa kita? Anak orang kaya? Ya. Kamu anak mana jabatan? Ini siapa ni? Cicit Nabi SAW. Bukankah boleh bangga dengan keturunan dan tak payah merendah kepada golongan fakir miskin? Itulah. Kemudian mengenai kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tak ada makanan untuk berbuka. Maka satu hari Sayyidina Abu Hurairah sakit perut. Sayyidina Abu Hurairah suka sebut, celaka perut aku. Ini di antara kalimat yang suka Abu Hurairah sebut, celaka perut aku. Ketika aku lapar, menyusahkan aku. Ketika aku kenyang sangat, menyebabkan aku sakit perut pergi tandas. Celaka betul lah perut aku ni, tak kena je perut aku ni. Sayyidina Abu Hurairah puasa. Macam saya sebut tadi, mereka tak ada makanan, maka mereka akan puasa nanti. Maka satu hari Sayyidina Abu Hurairah nak buka puasa, pergi tandas sakit perut. Pergi tandas, keluar tengok makanan. Orang Quraisy ni yang kaya, mereka suka bagi makanan dekat ahli suffah. Maka kita jadilah seperti orang Quraisy yang kaya ni, yang suka berikan makanan pada ahli suffah. Dia berikan makanan pada ahli suffah. Ahli suffah tu buka puasa makan tu. Bahagian makanan untuk Abu Hurairah tak ada. Abu Hurairah kata, macam mana ni? Dekat siapa aku nak pergi ni? Akhirnya ikut Sayyidina Umar. Maka masuk ikut Sayyidina Umar. Sembang Abu Hurairah dengan Sayyidina Umar. Akhirnya sampai ke depan pintu. Datang ahli keluarga Sayyidina Umar masuk. Sayyidina Umar pun masuk juga. Kata Abu Hurairah, mungkin sekejap dia nak bersuruh bini dia ke atau anak-anaknya pembantu bagikan makanan. Tak ada.
macam mana makanan aku ni? Saya sebut tadi, Ahlus Suffah adalah orang yang tak memikirkan soal makanan. Tak ada simpanan duit. Tak ada simpanan duit. Apa mereka fikir? Tak ada makanan. Akhirnya Nabi SAW datang. Kata Nabi SAW, "Ya Abu Hurairah, bau mulut kamu sengat, bau sangat." Kita kalau biasa tak makan tu, mulut akan bau kan. Kosoklah gigi macam mana pun, siwaklah berapa batang sekalipun, kerana perut tu kosong, dia bau nanti. Maka Nabi kata, Abu Hurairah menyengat, terlampau bau sangat. Ya, saya tak buka puasa. Tak apalah, jom masuk dalam rumah aku. Maka ada makanan sedikit diberikan pada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inilah cerita Ahlus Suffah, Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah beritahu, ini cerita yang terkenal. Maulana Zakaria pun sebut dalam kitab Fadilul Amal, iaitu Sayyidina Abu Hurairah jatuh pingsan. Orang tu tekan dada, dan mereka mengatakan Abu Hurairah ni dah gila kot. Abu Hurairah kata bukan. Ketika aku di antara mihrab baginda dan juga bilik Aisyah, ketika tu aku terjatuh pingsan. Aku jatuh pingsan tu kerana lapar punya pasal. Tapi kena ingat, orang miskin inilah penghafal hadis yang paling banyak. Ingat, miskin, tak ada apa pun. Pakaian hanya beberapa saja, tapi jasa yang cukup besar. Hari ini kamu kaya, kamu salat, kamu amal agama, di antara jasanya adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka jangan rendah. Kemuliaan itu bukan segi harta, tapi segi ilmu, hubungan baik dengan Allah Ta'ala. Allah. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, kenapa aku tu banyak hafal hadis berbanding orang lain, sahabat Muhajirin, sahabat Ansar? Kerana mereka sibuk dengan transaksi jual beli. Mereka sibuk dengan bisnes mereka. Aku ni tak sibuk dengan apa pun. Aku sibuk dengan ibadah. Maka banyaklah masa aku dengan Nabi SAW, menyebabkan aku banyak menghafal hadis dan meriwayatkan hadis. Kerana kamu semua kerja, ada macam-macam urusan, aku tak ada apa. Maka banyaklah masa aku dengan baginda. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala mengatakan, aku bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana dulu aku ni orang miskin, aku yang tak ada apa, aku hanya bekerja kepada puteri Ghazwan, iaitu saya sebut Barra tadi, kerja, aku berkhidmah, dan akhirnya aku dinikahkan dengan Barra. Ghazwan, pak mentua aku, yang aku kerja awalnya bukan pak mentua, aku kerja dengan puteri dia, aku khidmat puteri dia. Pergi mana aku akan angkat dia bawa naik atas, bagaimana kalau dia nak turun bawa turun, aku akan khidmat. Akhirnya aku dinikahkan oleh Ghazwan dengan puterinya, iaitu Barra radhiyallahu ta'ala. Kemudian kata-kata Sayyidina Abu Hurairah pada anak perempuannya. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala kata, wahai puteriku, janganlah kamu pakai emas, kerana itu lebih mendekatkan kamu dengan kobaran neraka. Jangan bini ada emas. Ada. Allah. Abang, saya tak kahwin lagi, selamat. Janganlah, kalau boleh jangan. Kita bancur sikit bini, nanti duit tu dia akan berikan pada agama nanti. Seperti Sayyidah Khadijah kan, kaya kan, akhirnya jadi isteri Nabi SAW, nak tutup kain kafan pun tak cukup kain. Siapa Sayyidah Khadijah? Saya sebut dari tu dekat dalam kita, saya sebut Jibril AS turun, ya Rasulullah SAW, nanti Khadijah tu radhiyallahu anha bawa makanan pada kamu, khabarkan khabar gembira bahwasanya Allah Ta'ala kirim salam kepadanya. Nah, isteri kita macam tu juga, emas suruh bungkus ya, tanam ke, yang jual dapat duit, bagi pada fakir miskin, itu cara yang terbaik. Jangan emas jangan ada. Sayyidina Abu Hurairah kata, wahai puteriku, janganlah, kerana itu lebih dekat dengan kobaran neraka kepada kamu nanti. Cari isteri yang zuhud juga. Kan? Ni banyak duit, tak apalah, bini tak bekerja pun tak apa. Okey, sambung. Kata-kata Sayyidina Abu Hurairah kepada seorang. Satu orang tu dia satu orang dia siap bangunkan bangunan rumah. Dia buat rumah bertingkat. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah lalu. Dia kata, Abu Hurairah, apa kamu nak cakap? Apa yang aku nak tulis pada bangunan rumah ni? Kata Sayyidina Abu Hurairah, yang kamu tulis adalah bangunan ini akan hancur dan harta yang ada dalam rumah ini akan menjadi milik orang lain. Kamu tulis ini. Maka Arab Badui mana? Arab kampung. Celaka ni orang. Orang suruh bagi kata elok, dia bagi kata-kata pancung. Kurang ajar ni. Maka orang tuan rumah kata, Arab Badui jangan kata dia kurang ajar. Ini sahabat Nabi SAW.
Abu Hurairah yang hafal hadis. Yang banyak jangan cakap betul apa yang dia cakap tu. Masya Allah. Nah, inilah sedikit mengenai perihal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai khabar gembira baginda kepada golongan ahlu suffah. Ini memahamkan kita bahawasanya sifat ataupun kedudukan ahli sufi ataupun ahli tasawuf adalah dia bersederhana pada urusan dunia dan dia hanya menyibukkan hubungan dia dengan Allah. Itulah golongan sufi, iaitu yang hidup yang sederhana dan dia dalam keadaan sentiasa menyibukkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia ahli sufi tu, kalau ada Facebook ke, kalau ada Twitter ke, ada Instagram tu, perlu fikir pula balik ya. Ahli sufi ada Instagram, tu pening tu ya. Itu ahli kopi tu, ahli sufi tu bukan tu. Kerana ahli sufi tu tak ada masa banyak muamalah dengan manusia tu, tak ada. Saya sebutkan tadi tu, Daud At-Tai kata, larilah kamu daripada manusia seperti kamu lari daripada singa. Bahaya manusia ni, banyak bawa kita lalai. Okey, satu kata nasihat kita tutup. Nanti saya bagi amalan murah rezeki. Ada beberapa hadis kumpulan Imam Suyuti murah rezeki. Nanti satu kali pertemuan, satu kalilah kita baca hadis, satu kali amalan menarik rezeki nanti. Ini ada kita bagi saja sikit amalan kita bagi. Zunnun al-Misr dalam kitab Uqala'ul Majanin, Zunnun al-Misr jumpa dengan satu orang ibadah tapi disangka gila oleh sekelilingnya. Maka Zunnun al-Misr kata, ini bukan gila punya orang, ini ahli ma'rifah, golongan arifin, hati dia takluk dengan Allah, aku tahu, tolong menasihati aku. Maka dia mengatakan, seorang kalau dijadikan oleh Allah Ta'ala sentiasa bermanis-manis dengan Allah, sentiasa bermunajah dengan Allah, diberikan 4 kemuliaan kepadanya. Pertama adalah dia ini dalam keadaan bahagia tanpa dalam keadaan memiliki keramaian. Orang tu akan jadi bahagia meskipun dia tidak memiliki keramaian. Maksudnya dia tak perlu bermasyarakat, dia tak perlu pada keluarga, hidup dia dengan Allah Ta'ala itu dah bahagia. Kedua, dia akan dikurniakan ilmu tanpa mencari. Ini ilmu laduni. Tapi janganlah kita mengaku, saya dapat ilmu laduni, baru satu hadis ahli sufi, ahli sufah ni, ilmu laduni sudah masuk. Tak, itu ada jalan banyak nanti dalam Ihya tu pun ada nanti kalau ada kesempatan sebut. Yang ketiga adalah Allah Ta'ala berikan dia kekayaan dengan tanpa harta. Kekayaan tanpa harta. Maksud dia apa? Tenang hidup dia meskipun tidak memiliki harta. Siapa golongan ini? Golongan yang sentiasa bermanis-manis menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah akan datang nanti kita sambung pada hadis yang kedua mengenai ciri-ciri orang fakir yang akan disebut oleh Nabi SAW. Saya sebut tadilah, mereka yang ditolak oleh orang, tak dipandang oleh orang, mereka macam ni. Sebab tu Sayyidina Ibrahim bin Adham, saya kan sebut hari tu, saya angkat nikah Tok Kadi ni, Tok Kadi orang alim. Maka dia tanya dekat saya, nanti sekiranya kamu tinggalkan isteri kamu, maka akan jatuhlah talak. Biasa kan, akan jatuhlah talak dengan talak satu, kemudian dengan talak khuluk. Dia sebutlah talak-talak tu di antara talak khuluk. Apa tu ustaz talak khuluk? Saya angkat nikah, belakang saya ramai orang, Ustaz Aslam duduk KL balik mai Penang, mestilah orang ramai mai. Pak mentua saya dah, mak mentua saya dah ramai orang. Apa tu talak khuluk? Saya pula, Allah jam. Allah, pak mentua tengok dia cerai, dia ni pandai cakap. Saya ni senak ni, kata apa aku nak jawab ni? Apa ni ustaz tak reti jawab, dia kata kat saya. Kena belajar lagi ni. Saya kata hati Tok Kadi. Tapi dah hati Tok Kadi ni. Apa tu khuluk? Saya duk cari kamus, otak saya kamus, duk cari apa tu makna khuluk, tak jumpa. Maklumlah angkat nikah mana nak jumpa. Kita duk hafal itu, angkat nikah yang tu je lah kita hafal, lain kita tak hafal. Maka saya rasa, ya Allah, malunya aku, ya Allah, dipermalukan. Besok baca kitab jumpa
Ibrahim bin Adham ditanya, apakah pengalaman yang paling manis bagi kamu? Apa kata Ibrahim bin Adham? Aku tidur kat masjid, orang sangka aku ni orang gila, mereka hayun aku 1, 2, 3, mereka lempak aku. Itulah pengalaman yang paling menggembirakan aku, kerana di kampung aku mereka muliakan aku dengan ilmu aku, di sini aku dihina, dimalukan. Aku suka dengar cerita tu. Wah, saya pun ni juga dimalukan. Alhamdulillah, aku pun Ibrahim bin Adham juga. Okey, insyaAllah kita sambung pula kitab Husulur Rizq bi Usulir Rizq, karangan Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti rahimahullah, seorang ulama yang telah tinggalkan kita hampir 500 tahun yang lepas. Al-Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti rahimahullah, seorang ulama yang telah karang hampir 1000 buah kitab. Umur dia telah habiskan dengan karangan kitab. Okey, insyaAllah kita baca satu hadis saja insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikurniai oleh Allah Ta'ala nikmat, maka hendaklah dia memperbanyakkan ucapan Alhamdulillah. Barang siapa yang banyak dosanya, maka hendaklah ia memohon keampunan kepada Allah, Astaghfirullah. Barang siapa lambat rezekinya, maka hendaklah ia memperbanyakkan perkataan atau bacaan La hawla wa la quwwata illa billah. Rasa macam susah bayar hutang, atau entah ada susah segi keuangan, nak bayar hutang susah dan sebagainya. Inilah di antara amalan. Ataupun nak beli kitab, kalau nak tambah kita tu jangan guna amalan tu, tak payah kan. Mungkin nak beri infak yang lebih, kerana sahabat miskin datang jumpa Nabi SAW. Orang-orang kaya telah mendahului kami, kerana mereka jihad, kami pun jihad. Mereka sedekah, kami tak boleh sedekah. Kerana Nabi SAW kata, jangan risau, aku berikan amalan. Sekiranya kamu zikir dengan zikir ini, amalan sedekah seperti mereka, pahala macam mereka juga. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Amallah. Sekiranya mereka pun dengar mereka amal nanti, macam mana? Mereka pahala lagi banyak nanti. Maka Nabi SAW kata, itu telah bahagian-bahagian rezeki yang telah diberikan oleh Allah SWT. Kalaulah nanti saya dah la haula wala quwwata illa billah, duk pakat lambat juga, nanti itu kurang tawajuh ketika menyebut la haula wala, atau takdir yang sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk menikmati kefakiran yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bisawab. Ni kita raikanlah tetamu kita ni, undangan. Abang Abi ada soalan? Tadi ada, dia hilang. Hilang dah. Tak apalah, nanti lepas habis sekejap lagi kalau ini. Ingat, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala terimalah kita punya majlis ilmu ni, dan ilmu yang kita muzakarah tadi, moga-moga Allah Ta'ala berilah kekuatan untuk kita amalkan dan kita sampaikan pada orang yang tak ada dalam majlis ini. Dan insyaAllah sebelum kita tutupkan majlis ilmu kita, kita bacakan tasbihul kifarah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang melebihi Jibril, Israfil, Mikail, apa semua ni, namanya Iblis. Tuan-tuan, Iblis sebut, hari ni jangan salah aku tak boleh mudaratkan kamu, aku hanya bisik saja, buat je lah ni, ambil benda ni, tinggalkan solat. Kemudian kesemuanya diheret oleh para malaikat ke tempat siksaan masing-masing.